Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. So, kita berjumpa kembali untuk sambungan slide seterusnya daripada kelas yang sebelum ini. Okay, untuk sesi yang lepas kita dah belajar atau saya dah terangkan tentang apa itu network security dan juga goal atau objektif of network security. Okay, dan juga apa itu asset dalam network security. Okay, so untuk seterusnya itu saya nak cerita lagi tentang threat, okay, threat atau ancaman, okay, threat to the kita punya network lah, okay. Apa itu threat atau ancaman ni? Okay, threat lah, atau refer sebagai threat. Okay, threat is a set of condition that has potential to cause loss of harm. Okay, maknanya threat ialah satu bentuk keadaan, okay, atau situasi yang boleh menimbulkan menyebabkan network kita berada dalam keadaan tidak selamat lah. Itu mungkin boleh menyebabkan kehilangan atau kerosakan kepada kita punya aset kita lah. Aset kita tadi, kalau sebut network tadi, aset dia adalah kita punya data kita punya hardware kita dan juga kita punya software. Okay, maknanya sesuatu keadaan yang boleh menimbulkan ancaman kepada keselamatan kita punya aset. Itu maksudnya threat lah. Okay, okay. Apa itu vulnerability dan apa itu threat? Yang kelas sebelumnya kita dah belajar tentang vulnerabilities lah. Okay, vulnerabilities ni iaitu kelemahan-kelemahan yang ada pada kita punya sistem rangkaian atau kita punya keselamatan network kita lah. Dan juga threat, apa itu threat? Itu ancaman. Okay, so kita kena ada perbezaan kat situ lah. Okay, threat exploit vulnerabilities of the asset. Maknanya ancaman ini dia punya fungsi dia adalah untuk memanipulasi vulnerabilities kepada kita punya asset lah. Maknanya kelemahan, vulnerabilities itu kelemahan yang ada pada kita punya asset ni digunakan oleh threat. Okay, boleh digunakan sebagai threat, boleh digunakan sebagai ancaman untuk manipulasi kita punya asset kita lah. Okay, maknanya ada kelemahan, so threat mungkin boleh wujud lah. Ada vulnerabilities, so threat akan wujud. Okay, a threat can be blocked by controlling a vulnerabilities. Maknanya nak mengawal threat ni, nak mengawal ancaman ni, kita kena apa? Kena control kita punya vulnerabilities kita lah. Maknanya ancaman kita atau kelemahan-kelemahan yang ada pada aset kita tu kita kena kawal. Vulnerabilities tadi kita kena kawal. Okay, so kelemahan tu, bila ada kelemahan kita kena kawal dia. Mungkin kita guna tool-tool yang berkenaan dan sebagainya dalam network security. So bila kita kawal, maknanya threat tu akan berkurangan lah. Okay, kalau threat tu wujud pun mungkin dia tidak boleh masuk ke dalam kita punya sistem rangkaian kita lah. Okay, ingat lah. So threat wujud bila adanya vulnerabilities. Okay, so vulnerabilities ni menyebabkan threat boleh manipulasi kita punya sistem rangkaian kita. Okay, okay, kita tengok contoh ini. Okay, dia ada gambar situasi kat sini. Ada seekor jerung dan juga sangka kan. Sangka. Okay, which one is threat? Which one is vulnerabilities? Okay, mana satu threat, mana satu vulnerabilities? Kalau ikut situasi gambar ni. Okay, so ancaman dia apa? Ancaman dia pastilah jerung yang ganas tu. Okay, so dia punya kelemahan sistem kat sini apa kelemahan dia? So kelemahan dia kat situ adalah jaring besi tadi lah. So macam mana nak mengurangkan ancaman ni? Jaring besi tu mungkin kita letak dengan jaring yang lagi kukuh dan sebagainya. Okay, so maknanya jaring tu vulnerability dia, kalau dia lemah jaring tu, so ancaman dia adalah jerung tu mungkin boleh masuk, boleh langgar, boleh pecahkan kita punya sistem keselamatan kita lah. Okay, dalam kes ni kalau dalam air tu mungkin dalam sangka tu mungkin ada diver penyelam dan sebagainya. So macam mana diver tu nak selamat? So pagar tu kena, atau jaring tu kena kukuh lah. Okay, kalau tidak, penyelam tadi akan terancam oleh ikan jerung yang ganas. Okay, ikan jerung boleh memecahkan sangka atau pagar yang lemah itulah. Okay, ini pula macam mana? Mana satu threat, mana satu vulnerabilities. Mana satu threat, mana satu vulnerabilities. Okay, dalam situasi ni threatnya atau ancaman dia adalah high voltage lah. Mungkin orang boleh guna high voltage, kita bakar dan sebagainya lah. So vulnerabilities apa dia? Macam mana kita nak kawal supaya tidak berlaku pencerobohan atau kena high voltage dan sebagainya. Sama juga lah, kita kena buat pagar yang
yang tinggi, okey, bersama dengan amaran, papan amaran dipaparkan kat situ, tanda amaran dipaparkan. Okey, katalah tak buat pintu pagar kat situ, boleh tak orang masuk dalam tu, dalam apa pencawang tu? Boleh masuk kan? So macam mana nak mengurangkan ancaman orang masuk dalam tu? Bila orang masuk mungkin kena apa high voltage dan sebagainya. So kita buat pagar lah, pagar yang tinggi, okey, pagar yang tidak boleh dipanjat dan sebagainya. Okey, mungkin boleh letak guard seorang kat situ. So maknanya kita dah mengurangkan lah ancaman pencerobohan orang luar ke dalam kita punya pencawang tadi. Okey, so threat kat sini adalah okey, pencerobohan ke dalam pencawang tadi lah. Dan bila pencerobohan dalam cawang mungkin macam-macam boleh berlaku lah. Okey, mungkin dia rosakkan pencawang atau orang sendiri, orang yang menceroboh tu boleh kena high voltage dan sebagainya. Okey, so apa cara dia? Okey, macam mana nak mengurangkan vulnerabilities, nak mengurangkan pencerobohan? So buatlah pagar yang tinggi, letak guard kat situ seorang. Okey. Okey, yang ni pula mana satu threat, mana satu vulnerabilities. Okey. So ancaman dia apa ancaman ni? Okey, air sungai yang laju yang deras kan, arus yang deras. Okey. So bila berlaku arus yang deras, apa dia punya vulnerability dia, kelemahan kat situ? Mungkin kita punya anggota badan kita lah kan, anggota badan kita, kepala kita, tangan kita. So kalau kita mungkin kita boleh jatuh kena batu dan sebagainya. Okay, so macam mana nak mengurangkan ancaman kecederaan tadi, jatuh kena batu, kepala pecah dan sebagainya? Kita pakai kelengkapan PPE kan. Sekarang ni orang heboh pasal PPE apa semua kan. So dalam bersukan lasak macam ni pun kena ada PPE juga. Okay, personal protective equipment. Okay, contoh kat situ kena pakai jaket yang sesuai kan, kena pakai helmet. Okay, supaya bila ada hentakan dekat batu dan sebagainya, helmet tu boleh mengurangkan risiko kecederaan kepada individu tersebut lah. Okay, so ancaman kat sini, ancaman yang boleh berlaku kat sini adalah kecederaan kepada person tadi lah, akibat jatuh dan sebagainya pada arus yang laju. So dia punya kelemahan kat situ adalah kita punya PPE kita lah. Kalau kita tak pakai PPE yang cukup, so dia automatik akan berlaku kecederaan kepada kita punya diri kita lah. Okay, ini pula apa? Threat, mana satu threat, mana satu vulnerabilities. Okay, ini penjenayah duduk dalam lockup. Okay, so threat dia, ancaman dia boleh lepas keluar lah lockup, betul tak? Vulnerabilities dia, itulah pagar lockup tu. Tengok saya pagar lockup tu macam mana, besar kan, senang dia keluar. Okay, so bagaimana nak mengurangkan supaya penjenayah yang tak terlepas keluar daripada lockup? So lockup tu kita kena jaring dia kena kecil-kecilkan lah. Okay, jaring tu kena buat pagar lockup tu kena tebalkan apa kan, kemudian jarak tu kena dekat-dekatkan kan. Kalau orang tu kurus, maknanya dia tak lepas keluar lah. So threat dia boleh berlaku kat situ adalah penjenayah boleh lepas keluar daripada lockup. So kelemahan kat situ adalah kita punya lockup kita sendirilah, itu pagar lockup tu. Okay, so macam mana nak selesaikannya? So lockup pagar tu kita design ikut kesesuaian kan. Kalau confirm ada orang kurus dalam tu, kita rapat-rapatkan lah dia punya design lockup tu, jaring-jaring dia tu. Okay, ada 4 jenis threat dalam network security ni. Yang pertamanya adalah interception, interruption, modification dan fabrication. So ini 4 jenis threat. So kalau dalam exam selalu tanya lah, nyatakan 4 jenis threat yang terdapat dalam network security lah. Okay, ini dia punya threat dia. Ada 4 ya, interaction, interception, interruption, modification dengan fabrication. Okay, ini contoh keadaan dia lah. Interception, interaction dengan modification dengan fabrication. Okay, so kita tengok penerangan dia. Apa itu interception? Okay, interception maknanya gaining unauthorized access to asset. Maknanya ada someone yang cuba, mereka yang cuba masuk ke atau access asset kita. Asset tadi apa? Kita punya hardware, software dengan data kita tanpa unauthorized access lah. Maknanya dia bukan person yang sepatutnya boleh access, tapi dia cuba access. Okay, interception ni maksudnya pintasan kan. Okay, and interception mean that authorized party, person, program or computing system has gained access to an asset. Dia tak ada kebenaran. Okay, tapi dia boleh access kepada kita punya asset kita, kepada kita punya hardware kita, data kita, kepada kita punya software kita. Okay, so mungkin benda ni boleh berlaku yang cuba masuk secara unauthorized tu, mungkin seseorang atau person kat situ, atau mungkin dia gunakan program, atau juga mungkin komputer sistem tu sendiri. Okay,
So dia cuba masuk. So dengan kata lain, interception ni dia tak ada access, dia unauthorized person, okay? Tapi dia cuba masuk ke dalam kita punya network kita, kepada rangkaian kita untuk access kita punya aset-aset kita. Interrupt, okay? Interrupt mean making an asset unavailable atau unusable. Interruption, gangguan lah maknanya, dia buat gangguan kepada kita punya asset kita, okay? In interaction atau distribution, disturbance mean an asset of the system become lost, unavailable or unusable. Okay, itu keadaannya. So bila dia buat interaction, so kita punya asset tu mungkin lost ni hilang lah. Okay, unavailable ni maknanya dia tak available lah, maknanya tak boleh access lah. Atau unusable, tak boleh guna. Okay. So itu peranan dia, interrupt. So maknanya kalau katalah anda dah sepatutnya authorized person, so anda cuba access kepada anda punya asset, anda punya data, anda punya hardware, anda punya software, tapi tak boleh nak access. Sebab apa? Ada orang dah something yang dah buat interruption. Okay. Okay, itu contoh dia kat situ. Malicious destruction of hardware device, dia musnahkan kita punya hardware. Removal of a program or data file, okay, dia buang kita punya program atau dia musnahkan kita punya data file. Kemudian malfunction atau failure of an operating system kita tak berfungsi, mungkin sebab apa, sebab mungkin dia dah delete file system dan sebagainya. Okay, so itu masuk interruption. So bila ada interruption, ada gangguan kepada access kita kepada kita punya aset kita lah. Okay, kita nak access ke software tak boleh, kita nak access ke hardware tak boleh, kita nak access ke data pun tak boleh. Okay, so itu interruption. Okay, seterusnya adalah modification. Okay, modification maknanya modify lah. Okay, changing the content or value of an asset. Okay, ini dibuat perubahan kepada kita punya kandungan kita atau kita punya status atau value of asset kita lah. Okay. Modification, alteration or change mean an authorized party not only access but temper or change an asset. Dia cakap kat situ, modification ni bermaksud unauthorized person atau party. Maknanya mereka yang sepatutnya tak diberi kebenaran untuk access kita punya asset, tapi dia boleh access. Bila dia boleh access, dia bukan setakat access, dia juga buat perubahan kepada kita punya asset kita. Contoh kalau ada data, dia ubah kita punya data. Okay. Kalau dia buat program, dia tukar program tu jadi program yang salah. Okay. Kemudian data-data elektronik, dia tukar data elektronik, dia buat modifikasi data elektronik dan dia hantar kepada right person. So right person yang dapat tu maknanya data yang dah berubah, yang tak sepatutnya lah. Okay, maknanya bila sebut modification ini adalah kandungan kita punya aset-aset kita tadi telah diubah oleh siapa? Oleh unauthorized person. Okay, mereka yang boleh access tanpa kebenaran. Dan bukan setakat boleh akses, dia juga buat modifikasi kepada kita punya aset-aset kita. Okay, fabrication. Okay, creation of counterfeit object on an asset. Maknanya kita ada aset kita, hardware, software dan juga data. Okay, contohlah data kita ada data. So bila kita ada data yang asal tu dia buat fabrication. Maksudnya dia letak bersama dengan apa? Dengan mungkin source code, backdoor dan sebagainya bersama dengan data yang sebenarnya. So bila dia buat benda tu, maknanya dia akan datang sekali dengan benda yang dirancang oleh dia lah. Okay, data kita dah betul, tapi dia fabricate sekali dengan data kita yang asal tadi dengan program-program yang tak sepatutnya. So bila jadi macam tu, maknanya dia secara tak langsung dia boleh kawal kita punya network kita lah. Okay, so contoh kita bagi tahu, the intruder may insert false message to a network communication system or add false record to an existing database. Okay, maknanya contohlah kita hantar email kat kawan kita kan. Kita hantar email kat kawan kita, dia buat publication dekat email tu. Maknanya email yang asal tadi dia mungkin dia attach sekali dengan virus dan sebagainya. Okay, atau record database yang asal tadi dia dah fabricate dengan dia punya programming dan sebagainya. Okay, maknanya dia embedkan ke dalam kita punya data yang asal lah. Okay, fabrication. Okay, so dia hampir sama dengan modification tadi, tapi modification tadi dia merubah data-data yang asal atau aset-aset yang asal. Okay, yang fabrication ni dia tak ubah data atau aset yang asal, cuma dia buat penambahan. Okay, so penambahan tu depend pada dia punya aplikasi lah, apa tujuan dia. Okay, tu beza sikit lah. Nampak macam benda yang asal tu dah berubah lah, tapi benda yang asal tu dia, yang fabrication ni dia tak ubah, dia just attach saja dalam ada kita punya aset yang asal. Okay, ini tadilah 4 type of threat tadi.
Okay, yang kita ada sepatutnya normal flow, yang A tu normal flow kan. Sepatutnya daripada information source dia terus hantar ke destination source lah. Ini daripada daripada kita punya sumber ke destinasi mana kita nak hantar. Dia straight macam tu sepatutnya. Okay, tapi bila berlaku interruption, ada dekat kat situ. Interrupt maknanya data tu interrupt. Ini data tak sampai. So kalau korang nak access data tu nanti tak dapat lah sebab dia dah interrupt kat situ. Okay, yang kita tengok yang C tu interruption. Interruption tu maknanya dia interrupt data. Interrupt data maknanya yang C tu interception. Interception tu maksudnya dia pintasan data. Okay, dia pintas data maknanya sebelum sampai ke data ke kita punya destination yang sepatutnya, dia dah pintas dulu data tu. Maknanya dia dah dapat maklumat apa yang kita nak hantar dekat kita punya destination. Okay, yang D tu modification. Okay, modification. So modification tu dia data kita yang asal dia dah buat modification. So kemudian dia hantar terus ke destination. So apa yang destination dapat tu sebenarnya lah data yang bukan data asal, dah dibuat modification. Okay, so yang fabrication pula dia daripada data asal tu dia memang fabricate dalam kita punya data asal terus hantar ke destination. Okay, so maknanya apa yang destination dapat tu adalah data mungkin data yang asal, tapi dalam tu dia datang bersama dengan fabrication yang ditambah oleh person tadi lah. Okay, so kita tengok kat sini vulnerabilities versus threat in computer system. So maknanya kalau hardware punya vulnerabilities, dia punya threat kat situ, dia ada interruption. Okay, contoh dia bentuk serangannya denial of service. Okay, atau kita sebut sebagai DOS attack. Okay, kemudian interception, curi maklumat kat situ, atau curi kita punya hardware kita. Okay, kemudian modification, okay, boleh berlaku dia punya threat kat situ, dan juga fabrication ni substitution tu maknanya dia buat pertukaran hardware yang asal pada hardware yang lain lah. Okay, software pun sama. Software kat situ mungkin berlaku dari segi threat dia adalah interruption. So maknanya data di-delete dan sebagainya. Interception kat situ, modification, juga fabrication. Untuk data pula, so dia punya threat dia interruption lah. So dia punya risiko kat situ mungkin berlaku kehilangan lah. Interception, modification dan juga fabrication. So dengan kata lain, kesimpulannya kat sini kita boleh cakap bahawa ketiga-tiga aset yang ada dalam network kita, contoh software, data dan hardware ni, semuanya terdedah kepada 4 jenis threat tadi lah. So kita sebagai sistem admin kena make sure bahawa threat-threat yang ada ni kita kena halang ni lah. Macam mana nak halang? Kita kena apa? Kena block kita punya vulnerabilities kita. Ingat tadi topik yang awal tadi, threat ni wujud jika adanya vulnerabilities. Okay, kalau vulnerabilities ni kita kurangkan, kita block terus, so threat tak ada lah. Okay, so vulnerabilities adalah kelemahan-kelemahan dalam kita punya network kita. So block semua kelemahan yang ada dalam network kita, so ancaman tu tadi takkan wujud. So dia nak masuk juga tak dapat. Sebab apa? Kita dah block kita punya vulnerabilities kita. Okay, sekian untuk slide yang kedua ini, dan kita akan sambung lagi pada slide yang seterusnya, iaitu different term of malicious person. So saya akan terangkan detail tentang hackers, juga crackers, dan juga mungkin bentuk-bentuk serangan yang dibuat oleh hackers tersebut lah. Okay, sekian, kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Okay, nantikan slide seterusnya daripada saya. Sekian, selamat belajar, dan stay home, stay safe. Assalamualaikum dan selamat petang.